semula dengan Singapura isu Pulau Batu Putih. Kehilangan Pulau Batu Putih telah menyebabkan kerajaan mengarahkan Peguam Negara runding semula tuntutan Pulau Batu Putih. Kerajaan telah mengarahkan Peguam Negara iaitu Tan Sri Idris Harun untuk mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Jemaah Menteri juga telah meminta Peguam Negara meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap pulau yang kini diserahkan kepada negara jiran itu. Jelas beliau, rundingan tersebut perlu diadakan segera dengan Singapura yang berjaya mendapatkan Pulau Batu Putih menerusi Mahkamah Keadilan Antarabangsa Singapura (ICJ). Isu Pulau Batu Putih yang kini menjadi milik Singapura adalah lanjutan kepada pertikaian yang dibawa oleh Malaysia dan Singapura ke ICJ pada tahun 2003. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan bahawa Batu Putih adalah milik Singapura. Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini cuba mendapatkan semakan penghakiman ICJ pada tahun 2017 selepas penemuan fakta baharu. Perbicaraan telah ditetapkan pada Julai 2018 tetapi Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini memutuskan untuk tidak meneruskan prosiding. Sementara itu, Pulau Batu Putih terletak hanya 7.7 batu nautika 14 km dari pantai Tanjung Penyusuh Johor berbanding 25.5 batu nautika 44 km dari Singapura. Hari ini, pulau itu mempunyai rumah api, helipad, loji penyagharaman dan lebih penting lagi stesen penyiaran semula tentera. Situasi seolah-olah menunjukkan bahawa Singapura berhasrat untuk menubuhkan Batu Putih sebagai pos katakara outpost dengan tujuan ketenteraan. Dominasi China di Asia memberikan kesan terhadap Malaysia. 19 April 2022, dalam senarai terbaru, China menuntut lebih daripada 300 ciri darat di permukaan dan di dalam perairan di Laut Cina Selatan. Para pakar memberi amaran bahawa tuntutan baru itu akan menimbulkan keresahan dalam rundingan mengenai kod tata laku di antara China dan Persatuan Negara-Negara Asia di Tenggara dengan Vietnam, Malaysia dan Filipina telah mengemukakan bantahan terhadap pendirian Beijing berhubung wilayah yang kaya dengan sumber itu. Kementerian Hal Ehwal Sivil dan Kementerian Sumber Asli China mengumumkan bahawa Suruhanjaya Nama Geografi China telah menyerahkan 80 pulau sebagai sebahagian daripada misinya untuk menyeragamkan semua tuntutan China di Laut Cina Selatan. Senarai nama dan koordinat itu dimaklumkan pada hujung minggu yang sama di mana China mengumumkan dua daerah pentadbiran baharu yang akan dibentuk di bawah Bandar Sancha, sebuah penempatan yang dibina di Pulau Wudi dalam rantaian Pulau Paracel. Cubaan terbaru Beijing untuk menegaskan bahawa hanya China yang berhak untuk mentadbir keseluruhan Laut Cina Selatan. Secara keseluruhannya, kedua-dua daerah itu merangkumi lebih daripada 1 juta batu persegi air dan batu. Langkah itu dibantah keras oleh Vietnam dan Filipina yang turut membuat tuntutan di kawasan berkenaan. Para pakar menyatakan tiada asas dalam undang-undang antarabangsa bagi penegasan China terhadap kedaulatan kawasan darat dan perairan yang terletak beratus-ratus batu jauhnya dari kawasan darat di negaranya sendiri. Mahkamah Timbang Tara Tetap pada 2016 telah memutuskan bahawa penghujahan China tentang hak bersejarah itu adalah tidak sah. Pembabitan China dalam menuntut seluruh pulau-pulau di kawasan darat dan ciri-ciri kedalaman laut di sepanjang Laut Cina Selatan telah menyebabkan ketegangan antara negara Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia.
Walaupun sehingga kini tidak ada langkah drastik dari China, namun terdapat beberapa peristiwa kerajaan China menunjukkan kekuatannya di Laut Cina Selatan dengan menghantar armada tentera laut, darat dan udara ke wilayah yang dituntutnya. Sudah pastilah negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia tidak mampu menandingi kekuatan tentera negara China. Menempatkan tentera laut di Raja Malaysia dalam zon ESCOM. ESCOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah telah ditubuhkan. ESCOM merupakan kawasan kawalan keselamatan yang meliputi 1,400 km kawasan pantai Timur Sabah bermula dari Kudat sehinggalah ke Tawau. Zon ini dilancarkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib bin Abdul Razak pada 7 Mac 2013. Tujuan diwujudkan adalah bagi menguatkan lagi kawalan keselamatan maritim di bahagian timur Sabah susulan dengan krisis pencerobohan yang berlaku di Sabah baru-baru ini serta menghalang sebarang kegiatan pengganas berlaku di perairan Sabah. Kewujudan kawasan ini tidak akan mengganggu kegiatan perdagangan atau perniagaan kecilan. Sebaliknya, kewujudan zon ini dapat membantu menghalang kegiatan penyeludupan dan memastikan keselamatan pantai timur Sabah sentiasa terjaga daripada pencerobohan asing. Tentera Laut Malaysia telah menempatkan armada kapal perangnya secara tetap dalam zon ini bagi mengawal keselamatan perairan negara. Penghijrahan rakyat Filipina dan Indonesia di Sabah dan Sarawak. Keadaan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan khususnya negeri Sabah dan Sarawak menerima penghijrahan warga negara asing seperti rakyat Filipina dan Indonesia. Wan Syawaludin dan Zaini 2009 mengaplikasikan konsep Weak State dalam kajiannya bagi melihat sejauh mana kegagalan pemerintah dalam memastikan keselamatan rakyatnya daripada ancaman tempatan maupun antarabangsa. Ketidakstabilan sesebuah negara mampu memberi kesan limpahan iaitu spillover effects kepada jirannya. Malaysia berhadapan dengan isu gerakan pemisah di Thailand dan Filipina yang memberi kesan langsung kepada negara ini. Ini disebutkan ahli kumpulan gerakan tersebut terdiri daripada etnik Melayu dan beragama Islam seperti majoriti penduduk Malaysia. Kebanyakan mereka masih mempunyai pertalian saudara dengan penduduk di Malaysia. Negara kita menjadi lokasi utama bagi ahli kumpulan gerakan pemisah ini untuk melarikan diri daripada diburu atau ditangkap oleh pihak berkuasa Thailand. Ini menimbulkan kegusaran kepada Malaysia sekiranya berlaku limpahan perlarian ke negara ini kerana menimbulkan suasana yang tidak harmoni dalam penduduk Malaysia serta menjejaskan keselamatan negara. Selain itu, penglibatan kumpulan gerakan pemisah dengan jenayah transnasional seperti penanaman dan pengedaran dadah bagi membiayai kos operasi mereka turut memberi impak negatif kepada negara Malaysia. Selain daripada menjadi laluan kepada penyeludupan dadah dan senjata, sempadan Malaysia-Thailand juga dijadikan hub penyeludupan manusia dari negara Myanmar, Bangladesh dan Nepal oleh kumpulan penjenayah transnasional. Selain daripada tindakan mengawal kemasukan warga negara asing ke Malaysia, usaha juga telah ditingkatkan melalui kerjasama persefahaman di antara Malaysia dengan negara-negara jiran. Ini dijelaskan oleh Ruhanas 2009 berhubung kerjasama dua hala Malaysia dengan negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Thailand. Tanggungjawab urusan keselamatan negara digalas oleh Majlis Keselamatan Negara MKN.
Oleh itu, MKN pada tahun 2019 telah melancarkan Dasar Keselamatan Negara bagi memperincikan peranannya dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan negara terjamin. MKN mendefinisikan keselamatan negara sebagai satu situasi bebas daripada sebarang ancaman terhadap nilai teras negara sama ada berbentuk ancaman domestik maupun luar negara. Oleh hal yang demikian, kajian ini akan melihat ancaman dari luar negara iaitu pergolakan selatan Thailand yang berpotensi menjejaskan keselamatan negara. Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan di wilayahnya. Keputusan Mahkamah Tetap Timbang Taraf (PCA) pada tahun 2013 telah mengisytiharkan 9 garis putih yang dituntut oleh China sebagai tidak sah di bawah Undang-Undang Antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia. Tanpa tuntutan 9 garis putih ini, kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan seperti di Beting Patinggi Ali yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan berlaku. Begitu juga dengan tuntutan Filipina terhadap Sabah dan pulau-pulau yang bersempadanan antara dua buah negara ini. Filipina telah memulakan tuntutan ke atas Sabah pada tahun 1962 tetap bersetuju untuk tidak meneruskannya seperti yang diumumkan oleh Presiden Filipina pada ketika itu, Ferdinand Marcos, sewaktu sidang Kemuncak ASEAN pada tahun 1977. Namun, pada tahun 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pernah dilaporkan akan meneruskan tuntutan Filipina ke atas Sabah. Setelah itu, tuntutan ini bisu membeku sebelum digembar-gemburkan sekali lagi baru-baru ini menjelang pilihan raya Presiden Filipina pada tahun 2022. Apabila Filipina jatuh ke tangan penjajah Sepanyol, British telah mengambil inisiatif untuk berkuasa di Sabah. Pihak Amerika yang mengambil alih pemerintahan ke atas Filipina daripada Sepanyol pada tahun 1898 telah menghapuskan kedudukan Kesultanan Sulu sebagai negara berdaulat melalui Perjanjian Carpenter ditandatangani pada 22 Mac 1915. Pada 22 Januari 1878, suatu perjanjian telah ditandatangani di antara Sultan Sulu dan dua ejen British, Alfred Dent dan Baron von Overbeck berkebangsaan Jerman. Perjanjian yang telah mengarahkan atau menyewakan selama-lamanya Borneo Utara kepada British dengan pulangan pembayaran sebanyak $5,000 Malaya setahun kepada Sultan Sulu. Pembayaran ini telah ditingkatkan kepada $5,300 Malaya apabila wilayah yang diserahkan meliputi pulau-pulau pesisiran Borneo Utara dari Pulau Bangi ke Teluk Siwoko. Sewaktu Perang Dunia Kedua, Sabah telah dijadikan sebahagian daripada Empire Jepun. Sabah telah dijadikan tanah jajahan mahkota British setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945 sehingga kemerdekaan Sabah di dalam Malaysia pada tahun 1963. Sungguh pun Sabah telah berdekat lamanya bersama-sama 13 negeri yang lain menjadi sebahagian daripada Malaysia. Ahli-ahli politik Filipina masih memainkan sentimen politik untuk menuntut Sabah daripada Malaysia. Kesimpulannya, berdasarkan kepada perbincangan di atas, jelas menunjukkan bahawa dalam konteks keselamatan nasional di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan, ancaman yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak merupakan elemen penting yang memainkan peranan penting dalam isu keselamatan di Malaysia. Pelbagai peristiwa dan insiden ini sekaligus memberikan gambaran bahawa pendekatan holistik adalah alternatif penting untuk memahami isu dan masalah persoalan keselamatan di negara ini.
Ini sekaligus menunjukkan bahawa pendekatan ketenteraan semata-mata belum cukup untuk mengurangkan kadar ancaman yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak. Usaha diplomatik dan perbincangan sangat penting untuk mengekalkan semua wilayah yang terdapat dalam negara kita, iaitu Malaysia. Kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Tahun 2008 merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk kelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Perkara ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah memuncak kepada 147 US dollar setong pada Julai 2008, kemudian susur sebanyak 51 US dollar setong. Kos bahan makanan turut meningkat berpunca daripada bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel, inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankruptsi bank-bank utama dunia, peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. Pada Februari 2008, OECD Outlook, Organisation of Economic Cooperation Development, melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah. Lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memberangsangkan yang didorongkan oleh tahap kecairan yang tinggi dalam kalangan negara Asia, spekulasi ke atas komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China dan peningkatan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara sedang meningkat emerging markets merupakan punca kepada berlakunya inflasi global. Keruntuhan beberapa bank utama di Amerika Syarikat memberi petunjuk bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang bermula di Amerika Syarikat telah menular hampir ke seluruh dunia. Krisis ekonomi global yang tercetus pada penghujung tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2008 hingga tahun 2009 telah menyediakan kesan kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Jika krisis ekonomi global pada tahun 1930 dianggap sebagai The Great Depression, maka krisis ekonomi global pada tahun 2008 dikenali sebagai The Great Recession yang memperlihatkan kemelesetan ekonomi pasca perang ditandai dengan dua ciri utama, iaitu penurunan mendadak berbanding kapasiti potensi ekonomi yang boleh dihasilkan oleh negara dan wujudnya masalah pengangguran yang tidak dijangka.